Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad, welcome back to my channel. Alright, dalam minggu lepas aku ada post dekat aku punya community tab dekat YouTube channel aku ni. Aku minta korang tanya aku apa-apa soalan sempena 30,000 subscribers. Dan hari ni aku buat video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi aku rasa video kali ni akan jadi panjang tau. So aku ada letak kat bahagian description ataupun dekat bahagian komen, aku ada pin timestamp di mana kat situ aku dah letak time untuk minit ke berapa untuk setiap soalan yang ditanya. Jadi kalau korang nak tengok ataupun mencari spesifik soalan yang aku jawab, korang boleh tengok dekat bahagian description dan juga di bahagian komen. Mungkin video hari ni agak bosan sikit sebab aku tak selitkan gambar ataupun video-video travel aku. Aku buat style podcast ataupun macam bercakap kat dalam radio tu, DJ radio tu kan. Korang tak perlu nak tengok screen, atau kalau korang pasang kat TV ke tak perlu nak tengok kat TV, korang hanya dengar suara aku pun dah cukup. Korang boleh buat apa-apa kerja yang korang nak buat. Korang masak ke, tengah buat kerja apa ke, sambil-sambil mendengar video ini. Atau korang nak lelap, nak tidur tu, sambil-sambil nak lelap tu, dengar apa yang aku nak membebel ni kan. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf kepada semua yang mana soalan-soalannya aku tak jawab dalam video kali ini. Mungkin ada soalan-soalan yang korang tanya tu aku dah jawab ataupun ada kat dalam video-video yang sebelum ni, atau ada soalan-soalan yang aku tak jawab lagi tu sebenarnya aku dah ambil sebagai idea untuk aku hasilkan konten pada masa akan datang. Dan ada juga soalan-soalan yang aku tak nak jawab. Yelah, kadang-kadang ada soalan yang PNC, private and confidential. So aku tak boleh nak jawab sebab kadang-kadang ada soalan yang terlalu private untuk aku jawab, so aku takkan jawab. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada Lin WN. Apakah perubahan atau ilmu yang kau dapat hasil dari travel ni? Yang mana perubahan dan ilmu itu mendekatkan diri kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau nak cerita pasal perubahan atau ilmu, memang sangat banyak yang aku dapat sewaktu travel ni. Memang bermacam-macam ilmu. Sebab tempat lain, lain budaya, lain orang, lain bangsa, lain cara hidup mereka berbanding dengan Malaysia. Jadi bermacam-macam negara, bermacam-macam benda yang kau boleh nampak, ilmu yang kau boleh dapat. Memang banyak lah. Dan apa benda yang melalui travel ni mendekatkan diri aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku boleh kata lah, travel berbasikal ni macam kami setiap hari kami camping. Boleh kata setiap hari kami camping kalau tak ada host atau tak ada rumah yang kami boleh tumpang untuk tidur atau tak jumpa masjid ke kat mana-mana, kami akan camping setiap hari. Dan kami hari-hari berkayuh hari-hari. Jadi sewaktu travel tu aku sentiasa macam, siapa tak takut kan travel. Kita tak ada rumah, kita ni macam gelandangan dekat luar sana, travel hari-hari berkayuh. Siapa tak takut, siapa tak risau. Macam aku hari-hari sebelum aku start kayuh tu, aku memang sentiasa doa lah, mudah-mudahan perjalanan hari ni diselamatkan, boleh jumpa tempat selamat untuk bermalam. Dan apabila bermalam tu, tidur kat dalam kemah tu, memang sentiasa berdoa je lah, mudah-mudahan malam ni tak ada orang kacau ke, tak ada binatang buas kacau ke apa ke. Memang kita rasa risau, kita rasa takut setiap masa kan. Dan lepas sembahyang pun selalu doa, mudah-mudahan urusan kami semua dipermudahkan apa semua. Memang bila travel macam gini, kita ni tak ada tempat bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta tolong siapa pun bila ada masalah ke apa pun, kita tak tahu. Kita cuma hanya mampu berserah, mampu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari-hari yang kami lalui ini dipermudahkan setiap masa. So memang travel ni memang dah mengajar aku untuk sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada siapa yang kita boleh minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yelah, macam kami camping kat tengah-tengah
hutan ke, kat gurun ke, tiba-tiba ada binatang buas ke, beruang ke, serigala datang dekat kami, kami nak buat apa? Hanya mampu berserah dengan Allah SWT je lah. Itu je lah yang aku boleh buat. Memang setiap hari dalam hati ni sentiasa risau, sentiasa ingat dengan Allah SWT. Yelah kita ni, aku boleh katalah sebelum aku travel ni, kita ada comfort zone kita sendiri. Kita dah rasa selesa duduk kat rumah, kita rasa selamat. Macam yelah aku ni orang biasa. Kadang-kadang ada waktu tu kita alfa, kita leka, kita tak ingat dengan Tuhan. Kita sentiasa rasa kita selamat. Tapi bila aku travel macam tu, bila aku berjumpa dengan kita tak tahu siapa yang boleh tolong kita, bahaya apa yang datang pada kita, nyawa kita selamat ke atau tak. Tak ada orang lain yang kita boleh bergantung. Hanya Allah SWT je yang boleh tolong kita. Jadi kita berdoa hari-hari. Itu yang membuatkan aku rasa makin dekat dengan Allah SWT. Okey, soalan seterusnya daripada Muhammad Amin nak tanya, ambil jurusan undang-undang tu pilihan sendiri atau keluarga? Sebenarnya itu adalah pilihan aku sendiri, tapi di-influence ataupun dipengaruhi oleh cikgu sekolah aku lah. Waktu tu aku ni pelajar cemerlang, Alhamdulillah. Dapat kurusan yang baik sewaktu STPM. Jadi aku waktu tu memang aku tak ada idea apa aku nak ambil kat universiti, jurusan apa aku nak ambil. To be honest, aku ni minat kepada kalau akulah cenderung kepada bidang seni dan juga elektronik yang robot-robot tu, macam mekatronik lebih kurang lah macam tu. Tapi waktu tu dekat sekolah, bila keputusan dah keluar tu, cikgu nasihat aku lah, kalau boleh ambil lah jurusan undang-undang, sebab dekat sekolah ni belum ada lagi student yang ambil jurusan undang-undang dekat universiti. So aku pun macam I accept that challenge untuk menjadi student yang pertama dekat sekolah tu untuk mengambil jurusan undang-undang. Soalan seterusnya daripada Hasan Basri. Salam. Waalaikumsalam. Soalan satu, apa yang Syekh dari pengembaraan ini sebagai seorang pemuda Islam? Syekh ni bagi pandangan aku, Syekh ni maksudnya syok. Apa yang syok syoknya mengembara sebagai pemuda Islam ni, aku boleh kata apabila kat tempat-tempat negara-negara luar tu, apabila kita berjumpa dengan saudara se-Islam kita, kita rasa seronok, kita rasa macam brotherhood yang memang sangat kuat lah. Kita berjumpa dengan ramai orang Islam, kita rasa seronok lah. Terutamanya negara-negara yang Islam dia minoriti, macam contoh dekat negara-negara Europe, dekat China, dekat manalah yang Islam dia memang minoriti. Bila dapat berjumpa dengan mereka tu, kita rasa seronok. Itu seronok yang memang tak boleh nak gambarkan macam mana. Bila berjumpa dengan tempat yang kita travel ni, bila dah terlalu lama tak jumpa masjid lah apa benda kan, bila dapat berjumpa dengan orang dekat kawasan minoriti ni, ada masjid kat situ, kita rasa seronok lah. Dan apabila kita berjumpa, kita belajar macam-macam daripada diorang, bagi aku itu benda yang paling menyeronokkan lah. Kemudian yang paling seronok bagi aku, kita ni dapat belajar macam-macam dalam agama ni lah. Kita meraihkan perbezaan sebagainya. Sebab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita ada 4 imam utama, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali kan. Ada banyak perbezaan yang boleh nampak. Bukan perbezaan yang terlampau ketara lah, tetapi ada perbezaan yang kita nampak kat situ. Aku belajar, memang banyak benda yang aku belajar apabila travel sebagai seorang Islam ni. Contohnya macam kita mazhab Syafi'i, biasa kalau kita sembahyang sunat kan, sebelum solat fardu atau selepas solat fardu, biasa kita sembahyang sunat 2 rakaat je. Tapi mazhab Hanafi ni, mereka sembahyang 4 rakaat. Dia dah macam
jadi solat fardu pula, 4 rakaat kan, dia sembahyang sunat. Dan aku tak ingat mazhab mana, Hambali ataupun Maliki. Aku pernah ternampak orang sembahyang kat tepi jalan, imam dia pakai seluar pendek. Itu aku rasa macam, kenapa dia imam tapi pakai seluar pendek? Aku mula-mula rasa macam ini apa benda ni kan. Tapi bila aku belajar sikit-sikit, aku baru dapat tahu yang mazhab ni sebenarnya aurat dia terbagi dua, aurat berat dan juga aurat ringan. Aurat berat tu bahagian kemaluan saja. Aurat ringan tu macam betis, macam peha kita ni aurat ringan lah. Jadi boleh sembahyang walaupun terdedah aurat ringan kita. Jadi dia sembahyang pakai seluar pendek pun tak kisah. So benda-benda macam tu lah aku belajar. Itu yang seronoknya. Memang sangat banyak benda yang aku belajar tentang agama sewaktu travel ni. Aku kalau nak explain satu-satu pun memang banyak. Tapi mungkin pengetahuan aku ni tak terlampau dalam tentang agama. Jadi aku nak cerita pasal agama dekat korang pun nanti kan takut aku ada benda yang aku hilaf, aku silap. Dah aku ajar benda yang bukan-bukan pula kat korang kan. Jadi better korang tanyalah ustaz-ustaz masing-masing, ataupun korang pergi travel, korang tengok dengan mata korang sendiri, korang belajar. Dan apabila balik tu bolehlah bersembang dengan ustaz masing-masing. Boleh ke benda macam ni, kenapa mazhab lain tu macam ni, macam ni. Benda tu yang seronok sebenarnya bagi aku. Okey, soalan seterusnya daripada Ahmad Mubarak bin Abdul Aziz. Kenapa pilih kayuh di Korea, kenapa tak Jepun? Aku sebenarnya kalau ikutkanlah, aku memang tak berminat langsung nak pergi ke Korea Selatan ni. Sebab aku memang tak berapa minat dengan K-pop lah apa benda. Sebab ramai orang Malaysia pergi ke Korea Selatan. Aku rasa macam kenapa diorang ni pergi ke Korea Selatan? Sebab suka K-pop ke apa ke? Aku ni tak minat K-pop. Tapi aku layan juga kadang-kadang macam drama Korea ke, lagi-lagi Running Man aku pun layan juga. Tapi aku tak ada obses sampai aku rasa nak pergi ke South Korea. Dan to be honest, South Korea tu aku boleh kata negara yang dalam pilihan yang terbawah sekali untuk aku pergi. Itu option terbawah sekali. Tapi makin lama aku punya rasa curiosity, orang panggil curiosity aku semakin menebal. Maksudnya macam dah terlampau ramai orang Malaysia pergi ke South Korea. Aku tengok kawan-kawan aku pergi ke South Korea. Aku pun rasa macam tengok gambar-gambar diorang apa semua dekat Instagram, dekat Facebook lah apa semua. Aku rasa macam South Korea ni dia biasalah diorang travel pergi ke tempat-tempat yang selalu pelancong lawat, tempat-tempat yang dah mainstream. Jadi aku rasa macam aku nak tengok lah keadaan kat dalam kampung-kampung dia macam ni, suasana dekat kawasan pendalaman dia. Sebab bila travel dengan basikal ni, korang boleh pergi ke ceruk mana-mana yang korang nak lah. Itu bestnya travel berbasikal tu, aku boleh bagi tahu. Dan di situ bila aku start rasa curious, rasa macam orang Malaysia selalu pergi ke tempat yang macam tempat filem, tempat cantik-cantik, dia punya bandar dia. Aku terfikir macam aku nak tengok suasana sebenar dekat dalam kampung-kampung dekat South Korea ni. So aku ada duit waktu tu, dan aku ambil keputusan untuk terbang ke South Korea dan berbasikal kat sana selama 25 hari. Dan aku boleh kata kehidupan dekat bandar dengan kampung dekat South Korea memang tersangat jauh beza. Sebagai contoh, dekat bandar ramai orang muda duduk, dekat kampung ramai orang tua-tua saja. Bandar memang sesak dengan orang. Kampung-kampung ni sunyi sepi, tak ramai orang. Memang bagi aku, apa yang selalu aku nampak dekat social media, dekat
TV apa semua tu kan, diorang banyak tunjuk kawasan bandar-bandar yang memang hype gila, yang memang cantik, tapi kat kawasan-kawasan kampung jarang lah orang tunjuk. Jadi aku nak tengok sendiri dengan mata aku sendiri macam ni, dan Alhamdulillah aku dapat pengalaman macam gitu, dan aku rasa itu pengalaman yang best lah. Aku rasa seronok lah. Soalan seterusnya daripada Fahim Kasri, nak tanya antara kahwin dengan travel, mana yang didahulukan? Itu bergantung lah pada setiap orang. Kalau dia rasa dia nak kahwin dulu, kahwin lah. Boleh travel dengan isteri, ataupun rasa macam nak travel puas-puas, zaman bujang, belum ada keinginan lagi nak kahwin, buatlah. Itu bergantung kepada setiap individu. Dia sebenarnya ada pro and cons juga dalam setiap benda apa yang kita lakukan. Ada orang kata dekat aku, seronoknya kau travel. Aku kalau muda-muda lagi, aku tak kahwin lagi, aku dah buat macam kau. Aku ni tengok kawan-kawan aku yang dah kahwin semua, kadang-kadang aku rasa cemburu juga. Aku tengok kawan-kawan aku dah ada anak, dah ada kehidupan dengan family, dengan isteri dia. Kadang-kadang aku rasa cemburu. Begitulah juga dengan orang yang dah berkahwin. Cemburu dengan kehidupan aku yang masih single. Aku dapat travel sana sini. Kita ni sentiasa rasa tak cukup dengan apa yang kita ada kadang-kadang lah. Kalau macam aku rasa macam seronoknya aku tengok orang dah ada isteri. Ada yang dah ada isteri, dapat travel lagi. Itu lagi lah aku rasa cemburu. Tapi kita sentiasa think positif je lah. Rezeki masing-masing, Allah dah kurniakan rezeki kepada kita. Macam aku dapat travel, itu rezeki aku. Dan untuk kahwin, aku belum ada rezeki untuk berkahwin lagi. InsyaAllah satu hari nanti aku akan berkahwin juga. Dan kita kena bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Kita tak perlu nak membanding-bandingkan rezeki orang lain dengan rezeki kita. Apa yang kita ada, kita syukur. Apa yang kita tak dapat lagi, kita berusaha lah. Macam aku berusaha untuk cari jodoh. Alright, soalan seterusnya daripada Najim Kul Hazin Muhammad. Backpacker ada masa depan ataupun tiada ke? Kalau tak ada, keberatan lah. Masa depan masa depan ni maksudnya berjaya lah. Bagi aku, masa depan ni korang sendiri yang tentukan. Tak ada pun seorang satu bangsa ke orang tu akan berjaya kalau orang tu sendiri tak ubah nasib dia sendiri kan. Dia sebenarnya apa saja benda yang korang lakukan, korang ni belajar ke, bekerja ke, niaga ke, dalam bidang apa sekalipun, yang penting usaha. Untuk ada masa depan yang cerah ni, yang penting usaha, doa, tawakal, benda-benda itulah. Aku rasa aku tak perlu nak terangkan lah tentang masa depan ni. Dia bergantung kepada setiap individu, apa benda yang dia kerjakan, apa benda yang dia impikan. Bagi aku, seorang yang berjaya ni, ini aku punya pandangan, aku punya perspektif. Bukannya setiap orang ni berbeza pandangan dia. Orang berjaya ni macam mana? Ada orang rasa berjaya ni apabila dia dah jadi kaya, dia dah dapat beli rumah besar, kereta besar. Itu pandangan orang lain. Aku hormat pandangan orang lain. Kalau itu apa yang dia nak, itu apa yang dia impikan. Kalau macam aku punya impian untuk hari tua aku nak hidup dengan tenang. Aku tak pening-pening. Aku boleh hidup dengan sederhana dan cukup. Semuanya cukup. Apa yang aku nak, aku boleh dapat. Cukup makan apa semua kan. Itu je aku nak. Aku nak hidup dengan tenang. Itu je. Sebab tu aku tak suka dengan pekerjaan aku sebelum ni. Sebagai seorang lawyer, aku tinggalkan pekerjaan tu sebab aku rasa aku tak fit. Aku tak seronok dengan kerja tu. Aku stres hari-hari. Jadi aku terfikir aku dah tak nak hidup stres macam ini sampai ke tua nanti. Aku kena buat sesuatu. Apa benda yang aku suka adalah travel. So aku cuba untuk dalam bidang travel ni, selain daripada aku travel, aku mengembara, aku cuba generate income daripada apa benda yang aku buat ni, aku suka. Macam contoh, aku buat channel YouTube. Aku
buat collaboration dengan company-company travel and tours. Kadang-kadang aku ada ajak orang untuk pergi trip ke apa semua tu, and aku dapat duit sikit daripada situ. Itulah benda-benda yang aku suka untuk buat, dan aku rasa benda ni seronok untuk aku bahagia dengan kehidupan aku sekarang. Itu yang aku nak sebenarnya. Aku tak kata aku dah berjaya, tapi kehidupan yang aku ada sekarang ni, ini kehidupan yang aku nak. Aku dapat hidup dengan tenang, tanpa stres hari-hari memikirkan dan buat kerja yang aku tak berapa minat. Aku tak nak hidup macam tu sampai ketua nanti. Jadi berjaya ni bagi setiap orang adalah berbeza. Apa yang korang nak, apa yang korang impikan tu, kalau korang dapat, korang boleh lah anggap benda tu berjaya. Itu aku punya pandangan lah. Jadi nak kata backpacker tak ada masa depan ni, kalau dia gagal dalam hidup ke apa, itu masalah dia. Sebab dia tak berusaha untuk mencapai apa yang dia nak, apa yang dia impikan. Dia punya usaha dia masih kurang, ataupun dia masih belum direzekikan lagi. Jadi nak berjaya kena usaha lah. Kena usaha. Tak perlu putus asa, walaupun banyak rintangan apa sekalipun, usaha. Aku rasa usaha tu adalah kunci untuk menjadi seorang berjaya dan juga ada masa depan. Alright, aku rasa dah sangat panjang dah video ni. Aku memang minta maaf tak dapat nak jawab kebanyakan soalan daripada korang semua. InsyaAllah kalau korang suka video yang macam ini, Q&A yang macam ini, InsyaAllah aku akan buat lagi, mungkin 2 bulan sekali ke, sebulan sekali ke. Macam sebulan sekali macam banyak sangat, mungkin 2 atau 3 bulan sekali. Mana yang aku tengok macam soalan banyak sangat orang tanya. Macam contoh, sebelum ni aku ada buat video pasal internet sewaktu travel. Sebab ramai gila orang tanya aku pasal internet apa semua, jadi aku buat video pasal internet. Dan ni aku perasan ramai yang komen aku tanya berapa bawa baju ketika travel, macam mana basuh baju, macam mana mandi, pasal kebersihan, pasal hygiene tu lah. Jadi insyaAllah akan datang pun aku akan buat video pasal benda-benda macam tu, pasal hygiene apa semua, sebab ramai yang tanya kan. Dan teruskan tanya soalan, komen kat bawah apa benda. Kalau korang suka video macam ni, komen apa-apa sajalah, teruskan saja. Aku memang baca komen-komen korang. Cuma kadang-kadang aku tak ada masa untuk reply semua komen. Mana yang aku sempat reply tu aku reply. Ada yang kecam aku apa semua tu pun aku baca juga. Tapi aku ambil itu sebagai mungkin untuk penambahbaikan dalam video-video yang akan datang. Jadi terima kasih kepada korang semua yang support channel ini, kepada korang yang baru lagi menonton video-video aku ni. Subscribe. InsyaAllah mudah-mudahan channel ini akan berkembang lebih banyak lagi viewers, subscribers apa semua. Dan melalui income yang aku dapat dari YouTube ni, InsyaAllah aku akan cuba upgrade untuk menghasilkan konten yang lagi kualiti. Aku nak upgrade aku punya gear-gear, kamera apa semua. And aku nak buat travel vlog yang lebih berkualiti lagi lepas ni. Jadi teruskan support. InsyaAllah aku akan sharekan banyak lagi story-story travel, melihat dunia luar melalui lensa kamera aku dan perspektif aku, InsyaAllah. Jadi cukuplah setakat hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.